A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Selamat datang saya ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan ke dalam slot bicara sihat dan bisnes. Alhamdulillah kita sudah sampai episod yang ke-7 dan terima kasih saya ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir malam ni yang berkesempatan. Maklumlah cuti sekolah ni yang mungkin kadang-kadang kita banyak program sama keluarga sebab anak-anak cuti. Jadi alhamdulillah ada yang dapat meluangkan masa bersama-sama kita pada malam ini. Semoga bermanfaat dan insya-Allah kita boleh panjang-panjangkan nanti sampaikan pada mereka yang tak dapat bersama-sama kita pada malam ini. Okey, alhamdulillah tajuk yang dipilih untuk malam ini disebabkan malam ini berkaitan dengan produk. Jadi saya telah memilih tajuk kita produk pada malam ini dan kita nak kongsi, yang kita nak cerita tentang Lactoberry. Lactoberry mungkin ada yang belum pernah dengar. Lactoberry probiotik dan prebiotik terbaik. Okay, baik. Pertamanya, apakah itu Lactoberry? Apakah itu Lactoberry? Bagi yang belum pernah dengar kan, kita mungkin pernah dengar. Okey, baik. Lactoberry ni ialah salah satu produk biotech daripada syarikat Shuanghu. Ya, di bawah Shuanghu ni ada beberapa siri produk, antaranya produk kesihatan berasaskan linzi dan juga produk biotech, ya, produk berasaskan teknologi. Inilah yang kita boleh ambil daripada manfaat sembarang semula jadi untuk manfaat manusia, untuk kesihatan kita. Baik, jadi Shuanghu Lactoberry ini dia terdiri daripada dua komponen yang sangat penting, iaitu probiotik dan prebiotik. Biasa kalau satu produk kita dengar dia hanya ada probiotik saja, tapi yang ni dia lengkap. Dia bukan sekadar probiotik tetapi mengandungi prebiotik. Apa pula beza probiotik dengan prebiotik? Yang ini pun kadang-kadang masih ada yang keliru. Tak apa, kita akan tengok selepas ini. Apakah takrifan yang tepat, perbezaan antara probiotik dan prebiotik. Dan antara komponen lain juga yang ada dalam kita punya Lactoberry ini ialah isomalt. Okey, baik. Jadi kenapa perlu pada Lactoberry ni? Sebenarnya Lactoberry ini sangat banyak manfaat, sangat banyak kebaikannya untuk kesihatan pada seluruh tubuh badan kita. Terutamanya pada kesihatan usus perut kita. Sehingga kan sebenarnya ia boleh dijadikan dan sepatutnya perlu dijadikan sebagai salah satu komponen penting dalam piramid makanan kita. Kan, kalau kita biasa tengok kan iklan bila yang dipromosikan oleh Kementerian Kesihatan tentang pentingnya kita menjaga pemakanan kita mengikut piramid makanan. Yang mana perlu ambil banyak, yang mana perlu ambil sedikit. Dan sebenarnya kalau kita perasan, kalau kita pernah tengok piramid makanan Malaysia ini, dekat piramid ini ada sumber probiotik dan sumber prebiotik. Kalau sumber probiotik ni dekat kita punya ni, piramid makanan ni pada tempe, tauhu, ya. Kalau sumber prebiotik, sayur-sayuran, buah-buahan, nampak tak? Dan kalau tengok dalam piramid makanan juga, dia sebut situ di bawah tu satu gambar kecil gelas. Disebut itu apa? Disebut di situ 6 hingga 8 gelas air kosong sehari. Yang ni kita jangan penuhi ni, 6 hingga 8 gelas air kosong sehari. Saya sentiasa kena sebut ni, sentiasa kena peringatkan ni. Sebab kadang-kadang orang makan makanan sihat, minum kopi CEO tetapi lupa untuk mengambil gelas air yang kosong. Kenapa? Nanti tengok lepas ni. Baik, kalau tengok sini tempe ni sumber probiotik. Kita ada sayur-sayuran sebagai sumber probiotik. Tapi masalahnya lah tempe ni, kalau kita pergi kedai makan ataupun kita sendiri di rumah, macam mana cara kita menyediakan tempe ni contohnya? Biasanya orang masak apa? Siapa sini biasa masak tempe? Biasanya apa yang mereka akan buat? Masak apa? Biasa masak apa? Biasanya orang akan goreng kan, biasanya akan goreng bagi rangup, ada cabai, ada sambal kan, goreng sambal. Kadang-kadang ada yang akan masak lontong. Cumanya
macam mana cara kita nak dapat manfaat probiotik daripada tempe ni? Sebab bila kita goreng probiotik ni, apa akan jadi? Dia akan matilah. Dia akan mati. Maka hilanglah. Tak dapatlah kita akan manfaat probiotik ni. Okey. Jadi mesti kena cari cara yang sesuai supaya kita boleh dapatkan manfaat probiotik ni. Macam mana? Tapi nak lebih mudah, lebih senang, sebenarnya kalau kita tu susah, mungkin kalau tempe ni kita tak boleh nak makan, tak ada orang suka makan tempe ni mentah-mentah. Ada orang suka makan tempe mentah-mentah, tak sedap kan. Jadi cara paling mudah kalau nak dapat manfaat probiotik, makanlah lactoberry. Sebab lactoberry kita memang sedap. Okey, baik. Okey. Macam mana caranya? Okey. Kalau tengok dalam piramid makanan ni, dekat mana tempe ni? Saya sebenarnya sebab kehilangan mouse ni. Nak tunjuk sebenarnya. Selalu mouse ni akan hilang semua. Kan, akan hilang sentiasa ni. Masya Allah. Dugaan. Okey, tapi tak apa. Kita teruskan saja pada kita punya pembentangan ni. Ya? Okey, baik. Jadi kalau dalam gambar ni, kita punya tempe ni pada kedudukan tingkatan kedua. Ke atas tu kan, jadi tingkatan pertama atas tu minyak, gula, garam. Okey, di bawah tu lapisan kedua tu ialah sumber susu, produk tenusuk, ikan, ayam, telur, daging dan legum. Legum tu berasaskan bijirin seperti soya, ya. Termasuklah tempe dengan tauhu, itulah makanan berasaskan soya. Di situ kedudukan probiotik tempe. Di bawah sekali tu lantai piramid tu, itu sayur-sayuran, buah-buahan yang menjadi sumber prebiotik. Okey, baik. Jadi macam apa kepentingan, kalau tengok sini kan, probiotik ni banyak orang fikir lebih kepada sistem penghadaman untuk pembuangan. Ya, benar. Tetapi yang kita nak belajar pada malam ni, dia lebih lagi daripada sekadar menyelesaikan masalah pembuangan. Sebenarnya pada najis kita, ya, kita boleh nampak sendiri, boleh nilai sendiri adakah kita punya usus ni sihat ataupun tidak sihat. Sebab dia punya ukuran di situ. Bila tengok usus kita begini, berkemungkinan kita punya sistem penghadaman itu bermasalah. Contoh, ya, dalam skala Bristol-Stroud ni, Bristol-Stroud ni memang digunakan oleh orang-orang yang mengkaji di bahagian bidang gastro ni, usus ni, sistem penghadaman ni. Tengok dalam carta ni, najis yang sihat terletak pada skala 3 dan 4. Skala 3 dan 4, healthy stool types. Yang mana kalau dia selebih daripada itu, skala 1, 2 dan 5, 6, 7 ini, dia tidak sihat, menunjukkan tidak sihat. Baik, kenapa tak sihat nombor 1, nombor 2 ni? Baik, nombor 1, nombor 2 ni ialah skala kategori constipation ataupun sembelit. Sembelit. Kenapa sembelit? Sembelit ni berlaku, kalau kita faham sembelit ni sebab susah nak buang air. Susah nak berak orang kata. Tapi kenapa dia susah nak berak? Kenapa susah nak buang air? Sebab najis yang duduk dalam, kalau tengok di kita punya apa ni, sebelah gambar sebelah chart ni, gambar usus kan, usus besar ni usus besar. Selepas usus kecil, makanan akan kita akan masuk pada usus besar. Perjalanan tu akan masuk usus besar. Di situlah berlakunya bila najis duduk di situ lama-lama, usus besar ni akan menyerap air sampai najis tu kering. Sebab fungsi usus besar ni menyerap air. Jadi bila najis itu kering, maka susah nak keluar. Antara sebab-sebab juga yang menjadikan najis itu betul-betul kering. Pertamanya bila kita kurang minum air. Okey, bila kita kurang minum air, sekejap ya. Hilang laser point. Okey, bila kita kurang minum air ataupun kurang pengambilan serat, maka usus besar ni kan bentuk dia tu macam tangan yang menguli tu kan. Jadi bila kurang serat, struktur najis ini dia mudah dibentuk oleh bahagian otot-otot di sistem badan besar ni menjadi bulat-bulat.
Ya, bulat-bulat sebab tidak ada serat. Ada serat. Kemudian air pula kurang minum. Jadilah dia berketul-ketul bola begitu. Kadang-kadang dia macam cantum, jadilah macam skala nombor 2 ni. Kalau yang skala nombor 4, nombor 3 nampak cantik kan? Sebab pengambilan air cukup, serat pun cukup. Jadi usus besar kalau nak penyek dia pun tak boleh sebab dia ada fiber yang membentuk najis tu dengan baik supaya keluar dengan baik. Nombor 5 kalau untuk nombor 5 dengan nombor 6, nombor 7 ini ialah orang yang cirit-birit kerana najis terlalu lembik. Kenapa najis terlalu lembik? Kerana banyak air ataupun serat. Kenapa banyak air? Salah satunya ialah sebab dia orang yang begini, orang yang skala 5, 6, 7 ni, dia buang air besar lebih 3 kali sehari. Baik, okey. Sebelum tu, berapakah kadar normal untuk seseorang itu buang air kekerapan dia seminggu? Seseorang yang normal, yang sihat, pembuangannya seharusnya berlaku lebih kurang 3 kali sehari. Paling banyak 3 kali sehari. Kalau lebih daripada tu, dia akan jadi mungkin ada masalah-masalah seperti diarrhea, cirit-birit, ya. Dan 3 kali seminggu. Mesti 3 kali seminggu. Ya, ataupun setiap hari ke, tapi sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Tak boleh sekali seminggu. Itu masalah. Maknanya dalam sehari tak boleh lebih 3 kali dan dalam seminggu tak boleh kurang 3 kali. Ya, begitu. Jadi sebab itulah kita boleh nampak pattern kita pembuangan air macam mana. Kita boleh pantau diri kita sendiri. Untuk kita tengok adakah kita ini sihat tak sihat. Tengok pembuangan kita. Kita bukan nak tengok air pun tapi kita boleh rasa. Ini dah buang ke belum? Semalam dah buang ke belum? Sebanyak hari dah tak buang ni. Bila buang ni macam mana? Mudah ke senang? Apa keadaan najisnya? Ya? Okey, baik. Jadi kualiti pembuangan kita ini sangat bergantung kepada kesihatan usus kita. Bukan sahaja air dan serat, tetapi saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, ia berkait rapat dengan mikroorganisma yang hidup dalam usus kita yang disebut sebagai mikrobiota usus. Ini sangat, dia memang mikrobiota usus ni memang sangat-sangat penting kepada sistem penghadaman kita. Okey, baik. Sebelum tu kita nak tahu apa itu mikrobiota usus. Bagi orang yang pertama kali dengar ni kan. Okey, mikrobiota usus ni ialah satu kumpulan mikroorganisma yang hidup dalam usus manusia. Ya. Okey, dia mempunyai peran penting kepada kesihatan kita. Antaranya pertama, membantu mencerna makanan. Ya, membantu mencerna makanan. Kedua, melawan jangkitan. Ketiga, mengawal homeostasis imun. Dan yang keempat, mempengaruhi tingkah laku melalui paksi usus dan otak. Okey. Jadi kata kat sini, penting kan kita punya mikrobiotik usus ni dalam membantu kita mencernakan makanan, melawan jangkitan serta menstabilkan sistem imun kita dan dia juga mempengaruhi tingkah laku kita melalui fungsi otak dan usus kita. Sebab usus dengan otak kita dia ada kaitan. Nanti kita akan cerita pada episod akan datang lebih detail lah apa kena mengena usus dan otak. Baik, dan seterusnya fakta umum yang semua orang tahu ialah, tahukah bahawa 38 trilion bakteria hidup dalam usus kita dan 85% adalah bakteria baik. Kemudian usus dan otak kita sangat mempengaruhi antara satu sama lain dari segi pelbagai fungsi dalam tubuh badan kita, bukan sekadar sistem pembuangan. Dan yang seterusnya, berat keseluruhan mikroorganisma usus ialah 0.2 kilogram. Dan tahukah kita bahawa 70% hingga 80% sel imun terdapat dalam usus. Nampak tak pentingnya sistem usus kita, sebab majoriti kebanyakannya 70 hingga 80% sel imun duduk pada sistem penghadapan kita. Sebab benda asing yang masuk ke badan kita ada dua, pertama melalui kulit kita, melalui sistem pernafasan kita kan, hidung kita dan mulut kita masuk makanan. Jadi memang bila meneluah masuk badan kita, sistem imun ni memang sentiasa bersiap sedia. Sebab tu antara besarnya adalah 70%. Ya, pada sistem imun yang terdapat pada usus kita. Itu fakta am lah. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula prebiotik dengan probiotik. Ini dua istilah yang selalu orang keliru.
Mari kita sama-sama tengok, ya. Baik. Probiotik ini ialah bakteria baik yang duduk dalam usus manusia yang membawa kesan positif, faedah yang baik pada tubuh badan kita. Manakala prebiotik tadi pro mikroorganisma, prebiotik ialah serat ataupun makanan simbiotik yang tidak dapat dihadam tetapi menjadi makanan kepada probiotik. Walaupun tak dapat dihadam tapi dia sebenarnya jadi makanan pada bakteria baik. Begitu. Tuan-tuan yang menjadikan cantik sangat. Ya. Dan probiotik pula fungsinya memberikan pelbagai manfaat kepada pengguna jika diambil dengan betul. Manakala fungsi prebiotik pula ialah menjadi makanan bagi bakteria baik di dalam usus. Okey. Dan contoh-contoh banyak strain probiotik ni, bakteria baik ni banyak sangat strain dia. Cuma ada beberapa strain yang telah dipatenkan, kita akan tengok sekejap lagi, yang bawa manfaat pada kita. Kemudian prebiotik contoh-contohnya banyak. Antaranya susu daripada manusia, buah-buahan, sayuran, oligosaccharides ya, fructose oligosaccharides, beta glucan dan sebagainya. Ini dari segi istilah saintifik. Tapi kalau tengok sumber kalau probiotik antaranya seperti yogurt, tempeh, miso, kimchi dan sebagainya. Ya, dan kalau prebiotik sumbernya ialah berasaskan berries seperti buah-buahan citrus, garlic, bawang putih, bawang-bawang, onion, pisang, beri-beri, buah beri dan sebagainya. Dalam kita punya lactoberry ada 3 jenis beri. Kita akan cerita lebih detail sekejap lagi. Baik. Dan kita akan tengok juga ya mengapa untuk malam ni kita nak belajar bagaimana untuk memilih probiotik yang betul. Kenapa kena pilih probiotik lactoberry sebenarnya? Bukan probiotik yang lain. Jadi untuk malam ni kita nak belajar juga bagaimana cara memilih probiotik yang betul. Dalam kriteria kajian ya pakar gastro daripada universiti tempatan, sekumpulan pakar gastro usul, pakar dietitian nutrisi telah mengkaji dan telah menyusun beberapa kriteria yang perlu diambil kira ketika kita memilih probiotik yang betul. Pertamanya, pastikan jenis bakteria ataupun strain bakteria itu ialah yang baik dan yang betul. Yang telah ada kajian disahkan. Kemudian yang keduanya, bakteria baik tersebut dah ada bukti klinikal pada produk akhirnya. Ya, maknanya produk akhir nak siap diberikan pada pengguna untuk pengguna makan, minum sebagainya, ada bukti lah produk tu memang berkesan. Bukan sekadar dimakmal tapi sampai pengguna tu dia bawa kesan yang baik, terbukti selamat. Dan yang ketiga ni, seimbang antara berkesan dan selamat tadi. Dan yang keempat, kekuatan bakteria baik bukan ditentukan oleh bilangan strain. Sebab kita akan jumpa di pasaran nanti banyak produk yang sebut berbagai angka tentang yang ini banyak berjuta-juta strain dia. Yang ni sikit saja. Mungkin kita akan terpengaruh oleh banyaknya bilangan strain mesti baik. Gitu kan. Okay, baik. Yang kelima, kualiti lebih utama daripada kuantiti. Kita nak tengok kualiti sebenarnya lebih utama daripada jumlah bilangan. Ya. Yang nombor 4 ni saya betulkan semula. Yang nombor 4 ni sebenarnya dia dari segi bilangan strain. Maksud bilangan strain ni, contoh dalam kita punya Shuanghu lactoberry ni, kita ada 2 strain bakteria. Nanti saya akan cerita kejap lagi. Tetapi setengah produk lain di pasaran ada sampai 10 strain. Kan? Ada banyak 8 ke sebagainya, terlalu banyak. Kan? Ni pun kena tengok balik, ambil kira. Kan? Sebab nak tengok produk akhir dia, kalau tengok satu persatu strain tu mungkin ada kebaikan, tapi sebab tu disebut dalam ciri-ciri kedua tadi, produk akhir tu. Kan? Sebab bila kita mungkin ada kemusykilan. Banyak-banyak strain dalam satu produk. Bila produk akhir ni, adakah dia berkesan? Begitu kan? Okey, yang keempat tadi Yang kelima saya cerita dah. Yang keenam, pembungkusan dan kestabilan simpanan. Adakah probiotik yang disimpan, yang dibungkuskan, yang dipasarkan ini dia selamat sampai kepada pengguna dalam keadaan daripada dia dikilangkan di awal tu sampailah produk akhir ni dia stable. Tak rosak, tak terjejas. Ya, yang ketujuh, kandungan gula, sugar pula sini kandungan gula dan bahan alahan. Adakah probiotik ini ada gula ke ataupun ada bahan alahan?
di pasaran tu kan. Kalau kita punya macam mana? Ada tak gula dengan bahan alahan? Yang ke-8, probiotik. Adakah probiotik ni makanan ataupun nutrisi sebenar? Sebab ada probiotik di pasaran, dia hanya bersifat makanan. Maknanya dia campur perasa lain untuk bagi sedap, perasa yang bukan semula jadi. Pewarna ya, pewarna, tambah gula pula sebagainya. Jadi kita bimbang, adakah dia ni nutrisi sebenar ke ataupun sebagai makanan untuk menyedapkan saja, tanpa ada manfaat ataupun manfaat tu tidak seimbang, ada pula mudarat dia, begitu. Yang ke-9, pastikan probiotik ini memenuhi syarat dan peraturan dari segi kriteria bakteria yang baik. Nombor 1, nombor 9 ni, adakah dia cukup syarat 1 nombor sampai nombor 8 ni. Kemudian cara-cara packaging dia yang kita akan tengok sekejap lagi. Kan? Okey, gitu. Kalau ada 9 kriteria ini, maka kita boleh kata probiotik ini adalah yang terbaik dan yang betul dan tepat untuk kita. Okey. Bagaimana nak tengok sesuatu bakteria baik ini adalah yang betul dan tepat untuk kita. Ada kajian sebelum di dikatakan satu bakteria baik ini boleh dibawa manfaat pada orang ramai, kena kaji dulu. Strain ni memang sesuai ke tak sesuai? Dia boleh hidup tak? Sesuai tak untuk manusia utamanya ya. Jadi ada satu kajian ni, saya hanya ambil contoh keputusan di sini bahawa salah satu kriteria bakteria yang baik dan betul untuk kita ialah dia masuk ikut mulut kita dan dia keluar tu dia masih hidup lagi. Dia masuk tu hidup. Bakteria baik tu hidup masuk dan dia keluar pun dia masih keadaan hidup baik lagi. Sebab kata dalam kajian ni antara dua strain ni dia tunjuk kita pada bahawa bakteria baik yang masuk dan keluar balik melalui najis kita ni, dia hidup. Strain bakteria tu masih hidup dan ada pada najis. Maknanya bakteria baik ini dia tahan lasak, dia selamat sampai perut, selamat lalu ke usus dan keluar balik pun ada. Bilangan tu ada. Kalau dia masuk ke mulut tapi bila keluar tu tak ada ataupun sikit sangat. Dia maknanya bila sikit tak membiak. Tapi kalau dia keluar tu lagi banyak daripada dia masuk tu, maknanya dia membiak. Sebab bakteria baik ni, bila ekosistem usus kita ni sihat, baik ya, boleh didiami oleh mikroorganisma usus dengan baik, dia boleh membiak dalam tu. Boleh membiak dan boleh melindungi usus kita. Tapi kalau usus kita tak dalam keadaan ekosistem tak berapa sihat, maka bakteria baik pun tak boleh hidup dan bakteria tu pula yang tak bagus, maka dia akan mati awal-awal dan mungkin dia mati kat perut kerana tak lasak. Jadi yang nak tengok bakteria kita ni macam mana, kan? Bakteria baik dalam Shonghua lactoberi ni kategori mana? Okey, baik, mari kita perkenalkan. Pertama, kita tengok strain probiotik lactoberi. Okey, strain probiotik dalam Shonghua lactoberi ini ialah strain yang terbukti dalam kajian saintifik dan klinikal, iaitu Bifidobacterium lactis dan Bifidobacterium longum, iaitu strain probiotik yang telah dipatenkan. Dipatenkan, selamat dan berkesan untuk dikomersialkan pada orang awam, orang ramai. Sebab tak banyaklah strain bakteria yang baik dan terbukti selamat dan klinikal ni, ada 6. 2 daripada 6 ni ialah yang ada pada kita ini. Ni kita boleh lihat pada kajian yang saya nyatakan di sini ya. The effect of probiotics berdasarkan strain bakteria yang dipatenkan dan kesannya pada kesihatan, dibuat oleh pekaji-pekaji, pakar-pakar daripada negara kita tempatan sendiri. Okey. Dan digunakan istilah, nampak sini istilah MCP dengan BCMC pada hujung nama tu, menunjukkan dia dipatenkan. Okey, nampak strain bakteria kita ni strain yang hebat, yang terbukti dalam kajian saintifik dan klinikal. Baik, bahkan probiotik ni tadi membawa keberkesanan menjalani fungsi-fungsinya. Baik, apa fungsi dan keberkesanan lactoberi Shonghua ni pada kita, tubuh badan kita? Baik, pertamanya dia membantu mengurangkan kekerapan jangkitan saluran pernafasan. Ya. Yang kedua, membantu memperbaiki alergi dan mengurangkan risiko alergi terutama pada bayi baru lahir. Saya akan explainkan yang kedua ni nanti selepas ini. Ya, yang ketiga, membantu memperkuatkan sistem imun kita.
Bukan sekadar sistem penghadaman, bahkan sistem pertahanan tubuh badan kita pun dapat dikuatkan. Keempat, membantu mengurangkan risiko jangkitan paru-paru. Hebat. Yang seterusnya yang keenam, yang kelima, membantu memperbaiki paras gula dalam darah. Orang takut strawberry ni manis kan, mungkin ada gula. Tidak sebenarnya kan. Kita akan cerita kejap lagi apa yang menyebabkan dia manis. Bahkan hebatnya pula, dia boleh membantu memperbaiki paras gula dalam darah. Yang seterusnya ialah membantu melindungi organ hati daripada toksik dan alkohol. Hebat. Seterusnya, membantu mengurangkan ketidakselesaan sistem penghadaman seperti kembung, angin, sebu. Orang yang sebu ni, orang yang kembung sedawa ni, InsyaAllah ya, dan membantu memperbaiki keadaan ulcer perut dan gastrik. Seterusnya, membantu menyingkirkan toksin dan bahan penyebab kanser. Dan terakhir, membantu mengekalkan kesihatan usus dan memperbaiki keadaan sembelit, cirit-birit, sakit perut dan penyakit gastroenteritis yang lain. Nampak tak kan keberkesanan? Ni sebut keberkesanan bukan sekadar fungsi tapi keberkesanan. Dia boleh buat dia ni. Kan? Okey. Macam mana kita nak kata macam mana probiotik Stronghold Lactoberry ni boleh membantu pada kanak-kanak bayi. Banyak kajian yang telah dilakukan terhadap probiotik ni yang saya kemukakan sini salah satu tiga daripada kebanyakan sebut telah terbukti bahawa sebenarnya probiotik ni dapat membantu mencegah penyakit alahan seperti alergi rhinitis, asma dan eczema pada kanak-kanak dan bayi. Ini menunjukkan bahawa probiotik Stronghold Lactoberry ni khususnya selamat diberikan pada kanak-kanak untuk pencegahan awal daripada penyakit alergi, asma dan eczema. Pada bayi pula bagaimana caranya? Dalam kajian ni bila saya baca, cara untuk bayi mendapat manfaat daripada probiotik ialah melalui susu ibu. Maknanya ibu yang menyusukan anak tu dia sendiri perlu mengambil Stronghold Lactoberry probiotik. Supaya kebaikan manfaat dapat disalurkan kepada anak-anak, ya. Dan istilah ni ada juga disebut immunomodulatory role. Maknanya apa? Dia probiotik ni menjalankan fungsi menyelaraskan imun, menjalankan peranan menyelaras sistem imun kita terhadap alergi, masalah alergi. Sebab alergi ni saya dah ceritakan dulu pada episod sebelumnya tentang apa itu alergi, sensitiviti yang berlebihan pada perkara yang sebenarnya biasa pada orang lain tapi pada dia ni jadi sensitiviti, hypersensitivity, terlebih sensitivity. Maka nak selaras balik sistem imun dia supaya tidak lagi alergi pada masa akan datang, maka probiotics ini salah satu terapi yang sangat berkesan untuk menyelaraskan kembali sistem imun dia. Okey, baik. Apa lagi kebaikan probiotik ini? Probiotik membantu masalah sembelit pada kanak-kanak dan dewasa, juga orang-orang tua. Nampak semua golongan ya yang ada masalah sembelit ini, ada kajian ya telah menunjukkan, bukan kajian biasa saja, bahkan kajian ni menggunakan kaedah meta analisis. Memang sungguh-sungguh dapat membantu merawat masalah sembelit ya di kalangan kanak-kanak, dewasa, semua orang lah secara amnya. Ya. Kemudian probiotik juga membantu masalah cirit-birit dan radang usus pada kanak-kanak dan dewasa. Beberapa kajian saya telah temui orang yang mengalami acute diarrhea, cirit-birit yang sangat serius, yang teruk. Kemudian orang yang mengalami cirit-birit kerana infectious, jangkitan, ya, keracunan. Sangatlah besar peranan probiotik ni membantu untuk mengatasi masalah orang yang diarrhea. Dia bukan biasa-biasa kan? Nampak bukan biasa-biasa kehebatan probiotik Stronghold Lactoberry ni. Kan? Kena amalkan. Kemudian bahkan orang yang ada masalah radang usus, ya, radang usus IBD, ya, maka sangatlah bagus untuk mengamalkan Stronghold Lactoberry dapat mencegah penyakit radang usus ya, ataupun usus yang membengkak ya. Okey, baik. Seterusnya, probiotik juga membantu dalam pemulihan fungsi usus, juga mencegah radang usus serta pelbagai penyakit lain.
melalui fungsi imunomodulasi usus, iaitu keseimbangan pengaturan sistem imun usus. Baik. Orang yang biasa orang yang mengalami kanser, kanser rektal, kanser di bahagian sistem penghadaman, ataupun orang yang melalui proses operasi pembedahan pada sistem penghadaman, mereka ini orang yang mungkin telah terjejas dari segi fungsi usus kan, dan secara langsung ekosistem terganggu. Orang yang pernah melalui jangkitan melibatkan sistem penghadaman, biasanya mereka ni orang telah mengalami ataupun orang yang melalui proses rawatan antibiotik jangka masa panjang kan, biasanya akan sedikit terganggu lah. Ini terganggu ekosistem, maka sangat berkesan untuk restore balik, untuk kembalikan balik sistem penghadaman yang sihat, yang baik. Amalkan probiotik ini untuk stabilkan balik ekosistem usus ini, sangat baik. Ya. Okey, maka kalau orang lagi pergi merawat, kita pergi lawat orang-orang yang saudara mara kita ke kawan-kawan yang ada di hospital, yang baru lepas operation ke, baru lepas treatment ke, hadiahkan dia probiotik ini sangat bagus. Ya. Okey, baik. Kemudian probiotik juga membantu memperbaiki keadaan diabetes mellitus, orang kencing manis. Ya, banyak kajian memang terbukti probiotik ini meningkatkan sensitiviti insulin. Ya, supaya insulin ini boleh ngam, boleh memproses glukosa kan, boleh menurunkan kadar gula dalam darah. Sebab insulin tu ada tapi tak sensitif. Maka bila kita amalkan probiotik, dia mampu menurunkan kadar gula dalam darah. Dan bahkan ada kajian menunjukkan dia meningkatkan kecekapan insulin dan menurunkan paras glukosa. Ini bagus untuk orang yang kencing manis ni untuk mengamalkan Shongho probiotik lactoberry ya. Okey. Apakah kandungan tadi kita cerita pasal probiotik kan? Probiotik bakteria baik. Komponen kedua yang ada dalam lactoberry ialah prebiotik, iaitu apa dia? Makanan atau serat untuk probiotik bakteria baik. Apa dia? Ada 3 jenis prebiotik di sini. Pertama, serbuk cranberry, iaitu antosianidin, sasa lagi, yang terkandung dalam buah cranberry, buah sejenis buah beri lah, yang dapat mencegah ancaman penyakit E. coli terhadap saluran kencing. Ya, memandangkan 80% hingga 90% daripada jangkitan saluran kencing berpunca daripada E. coli, maka kandungan istimewa dalam cranberry ini dapat menghalang kuman E. coli daripada melekat di saluran kencing sekaligus mengelakkan jangkitan. Jadi orang yang ada masalah jangkitan pada saluran kencing, UTI, sangat bagus mengamalkan lactoberry. Dia mampu mencegah penyakit jangkitan kuman pada saluran kencing. Serbuk raspberry, sejenis beri juga yang lain, berkesan mencegah sembelit. Kemudian serbuk beri biru, blueberry orang putih panggil. Ni ya. Orang kampung New Zealand panggil beri biru. Ya. Orang bersih panggil blueberry. Suplemen berkhasiat berfungsi anti penuaan semula jadi, antioksidan, dapat menghapuskan radikal bebas serta menggalakkan penyingkiran sisa metabolisme. Ya. Okey. Jadi fungsi prebiotik dalam lactoberry ini menjadi pelengkap kepada probiotik. Sebab tu boleh simpan dalam jangka masa yang lama selagi mana tak dibuka. Sebab memang bakteria baik hidup dalam tu. Dia ada prebiotik. Okey, baik. Kemudian faktor seterusnya yang kita ambil kira ialah kualiti atau kuantiti. Nah, mana satu lebih baik? 3 bilion bakteria baik ke 30 bilion? Adakah lebih banyak, lebih bagus? Sebenarnya kriteria probiotik yang berkualiti, pertama, dia mampu untuk bertahan dengan keadaan lasak dalam saluran sistem penghadaman seperti asid perut. Yang kedua, dia mampu sampai dengan selamat ke tempat yang diperlukan. Dia mampu sampai daripada awal penghadaman sampai penyudahannya keluarnya, dia selamat sampai. Ya. Okey, umpama orang pergi misi menyelamat, masuk 10 orang bomba, selesai menyelamat 10 bomba semua keluar selamat. Gitu ya, umpamanya lah. Jadi dalam bakteria baik, Shongho lactoberry ini, dia mengandungi
berapa sel hidup probiotik. Satu sachet lactoberry beratnya 2 gram. Dan dalam satu sachet ini mengandungi 4 bilion sel hidup. Sebab Sean Ho beritahu di sini, dalam setiap gram lactoberry ni, produk lactoberry ni, dia mengandungi 2 kali 10^9 sel hidup. Ya, maknanya lebih kurang 2 bilion lah. 2 bilion. Ni, dalam kita punya ni kan. Dia ada 4 bilion sel hidup. Nampak je bekasnya, tapi berbilion-bilion ya sel hidup kita. Masih hidup lagi. Ya. Baik. Setelah itulah kriteria kelima tadi, kualiti lebih utama daripada kuantiti. Kita punya probiotik ini, dia punya kaedah penyimpanan dia berasaskan teknologi berbilang penyalutan, iaitu di mana berbilang lapisan yang menyamai suhu badan manusia yang tercanggih, di mana dalam kaedah teknologi berbilang penyalutan dia boleh tahan asid gastrik, dia boleh simpan lebih lama hatta selepas melepasi asid gastrik dan hempedu pun, asid empedu, dia masih lagi hidup dan dia kekal aktif serta tidak terjejas, seterusnya dibebaskan, dibiarkan dalam saluran usus bagi mencapai peningkatan daya imun dan fungsi yang sangat baik. Dan bahan penyalutan ni jangan risau, dia bukan bahan kimia. Dia adalah disalut berasaskan serat prebiotik oligosakarida semula jadi yang berasaskan tumbuhan. Dan teknologi penyalutan ini secara tak langsung dia menstabilkan pembiakan bakteria asid laktik di dalam saluran usus supaya tidak cepat dikeluarkan bersama najis. Tambah pula bagusnya dia tak cepat keluar. Ketika kita mungkin bimbang lah, masuk-masuk keluar dah. Tak, dia tak cepat keluar. Sebab memang ada teknologi dia, dia memang kena duduk dalam tu, membiak, menjaga fungsi dia dan sehingga stabil ekosistem tu, mana yang tak perlu, mana yang keluarlah kan. Okey, baik. Seterusnya, nak cerita tentang pembungkusan dan kestabilan simpanan, iaitu kriteria yang seterusnya. Kalau tengok yang kita punya ni, dia tidak di packing dalam bentuk kapsul ataupun dalam bentuk tablet. Mengapa? Baik, kelebihan pembungkusan aluminium ni, packaging aluminium ni grade makanan, bukan grade untuk buat industri ke tidak. Ada grade yang khusus lapisan aluminium ni, foil ni untuk grade makanan. Tujuannya supaya dia tahan haba. Kan, tahan haba. Bila kita simpan dalam beg, simpan dalam poket kita, cuaca panas kat luar pun dia boleh tahan, kekal dia punya kualiti dalam, serta dia mencegah pengoksidaan. Bila packaging macam ni, tepi keliling ni di seal dengan rapat untuk mencegah masuk angin. Nah, sebentar minta izin. Alhamdulillah. Mencegah masuk angin. Kemudian yang ketiga, mencegah kelembapan. Selain pada nak elak masuk angin keras, juga nak mencegah kelembapan. Ya, supaya kalau bila dia dapat cegah kelembapan, dia sentiasa berada dalam keadaan serbuk. Kedua, untuk melindungi daripada terkena cahaya matahari. Sebab dia cahaya matahari tak boleh masuk dalam ni. Kan? Okey. Kemudian, secara tak langsung yang kelima, melindungi daripada tindak balas asid ataupun alkali dari luar. Jadi sebab kalau duduk dalam keadaan apa kat luar ni sekalipun, dia dilindungi. Ya, daripada tindak balas bahan luar. Dan yang paling bagus ni ialah bila packaging begini, dia packaging individu. Mana kita boleh nak makan buka satu je. Maknanya yang lain ni tidak terdedah. Cuba bayangkan kalau dalam bentuk kapsul ataupun bentuk tablet, bila kita buka botol, kita nak ambil satu je, tetapi yang lain pun turut terdedah pada udara, teroksida. Kan, lama-lama dia mungkin kualiti akan merosot menurun. Beza dengan ni kan, sebab dia packaging per individu, kita nak ambil satu, maka cukup sekadar satu ini sahaja untuk makan, yang lain pun selamat, tidak terdedah.
Dan yang paling mustahak sebenarnya tidak perlu disimpan dalam peti sejuk. No refrigeration needed. Selalu kalau tengok ada probiotik ni dia kena simpan dalam peti. Kena simpan tempat sejuk. Biasa tak tengok? Biasa tak jumpa? Contohnya macam ni. Kan? Di pasaran ada probiotik, minuman probiotik ni yang kena simpan dalam peti sejuk. Saya rasa semua orang tahu. Boleh bagi pasar raya, tengok kena simpan dalam peti sejuk pula. Tetapi kenapa? Sebab dia kata di sini, simpan sejuk pada suhu maksimum 10 darjah Celsius. Apa jadi kalau simpan lebih daripada tu, bawa keluar? Lebih suhu 10 darjah Celsius. Dia akan rosak. Dia akan rosak. Jadi persoalannya, adakah kita sebenarnya kalau beli, kita minum, kita makan ni, dia masih keadaan baik, berfungsi untuk kita? Itu persoalannya. Kemudian tambah pula dia ada gula pula. Kita bayangkan, yang ini ialah yang jenis kurang gula, less sugar. Tetapi less sugar pun masih ada gula, di mana setiap botol ini mengandungi lebih kurang 6.3 gram gula. Nampak tak? Ataupun 5 gram gula satu hidangan, satu botol ni 80 miligram. 5 gram gula, satu sudu gula. Kalau budak-budak suka minum 4-5 botol dah banyak lah. Kenapa perlu gula kan? Sedangkan gula ni menyumbang kepada masalah kesihatan lain. Juga di pasaran, kata tengok banyak je probiotik di pasaran, di portal e-commerce. Tapi cuba bayangkan harga, tengok harga. 200 lebih, 130 lebih, botol, 300 dan sebagainya lah. Tapi sejauh manakah dia berkesan? Satu. Keduanya, sejauh mana dia membawa pulangan ekonomi pada kita. Kalau Lactoberry Shongho, tengok, harganya hanya RM70 untuk ahli. Tetapi kita bukan dapat sekadar produk yang baik, probiotik yang cemerlang, tetapi dengan produk ini juga kita boleh jana pendapatan. Nampak tak untung tu kembali pada kita? Cuba bayangkan, kalau tuan beli produk-produk ni, lepas tu share kat orang, share kat Kak Angah, Abang Angah, Pak Long, Mak Long, jiran depan, jiran belakang, kiri kanan. Belilah ni, saya beli bagus ni. Tapi apa yang kita dapat? Kalau bukan Shongho lah, kalau bukan Lactoberry Shongho, kita tak dapat apa-apa. Kan? Tak dapat apa-apa untung ekonomi. Kan? Pahala mungkin dapat lah. Sebab benda baik. Tapi kalau benda tak baik, tak berkesan, jadi dah bawa masalah tadi, bawa mudarat pula. Kalau kita share benda yang sangat baik, dah terbukti baik, berkesan, Lactoberry ni, apa lagilah bagus sebab dia memang dah ada kajian menunjukkan keberkesanannya. Bahkan buat pulangan ekonomi lagi menguntungkan. Tapi lebih baiklah kita memilih berkongsi dengan orang ramai, kiri kanan depan belakang, maklum pak long kak ngah, kak cik, dengan produk Shongho Lactoberry ini. Harganya RM70 saja, 30 sachet sekotak. Ya, dapat pula bonus kalau kita share. Lepas ni yang tu ujung dia kita tengok share. Bonus macam mana kita boleh dapat tu. Nampak tak? Kan? Boleh buat dalam beg. Tak payah susah nak simpan peti sejuk. Ya. Antara benda lain juga yang orang turut bimbang ialah Isomat. Isomat mungkin orang tak pernah dengar. Kalau ada orang dengar, mungkin dia rasa bimbang. Isomat ni pemanis tapi adakah dia bahaya? Okey, Isomat ini ialah bahan pemanis semula jadi. Dia tidak mengandungi kalori, bukan gula. Pesakit diabetes boleh mengambilnya tanpa risau. Dan kelebihan Isomat ni juga dapat merangsang aktiviti dalaman usus untuk melembutkan sisa najis, mengurangkan sembelit, menggalakkan pembiakan bakteria baik, mencerdaskan pergerakan mikroorganisma dalam usus, lantas meningkatkan kesihatan saluran usus. Nampak dia bukan sekadar memanis secara sihat semua jadi, bahkan banyak manfaat lain membantu untuk sistem penghadaman kita. Okey, jadi selamat tak makan Lactoberry ni banyak-banyak? Kalau ada Isomat ni, ada lagi orang bimbang. Maka saya tengok kajian, kan, bila cari kajian, maka saya dapati ada satu kajian ni, dia salah satunya lah, banyak, saya ambil satu je, menyebutkan bahawa cadangan kandungan maksimum Isomat untuk dewasa ialah 50 gram. Manakala untuk kanak-kanak 25 gram. Okey, macam mana kita nak tahu dalam Lactoberry kita ni macam mana? Kandungannya, banyak kandungan Isomat.
Okey, berdasarkan kandungan maksimum tadi, dalam dalam kita punya lactoberi ini, anggaran kadar asomat hanyalah sekitar 2% hingga 4%. Kenapa saya kata begitu? Baik, kalau kita perasan dalam kita punya tadi yang uh, kita tunjuk di sini kan, kandungan dalam lactoberi Shongho, sebut cranberry, di atasnya sebut cranberry, sebut raspberry, sebut beri biru, bifido, bakteria baik, laktis dengan longam, vitamin C, dan last kali terakhir ni ialah isomat. Sebenarnya susunan ni dia bukan salah disusun. Susunan ni disusun mengikut kadar atau kuantiti yang ada, berat dia. Yang mana yang paling awal ni paling banyak dan makin lama makin belakang dia makin kurang. Bila saya tengok nisbah bilangan bahan dibandingkan dengan berat bahan, maka nisbah tu sekitar 2% dan paling banyak 4%. 2% 4%. Jadi 2% 4% ni berapa sebenarnya dalam gram? Jadi bila kita kira balik, saya kira satu sachet ni hanya mengandungi 0.08 gram. Maksimum satu sachet. Ya, satu sachet ni hanya ada 0.08 gram. Maka berat, kalau tengok berat satu sachet ni, satu sachet berat dia 2 gram. Isomat dalam ni sikit sangat, 0.08 gram je. 0.08 ni 2 gram. Jadi, untuk satu kotak lactoberi 30 sachet, maknanya satu kotak tu 0.08 isomat kali dengan 30 sachet yang ada satu kotak, maka satu kotak tu hanya ada 2.4 gram isomat. Tak banyak mana pun 2.4 gram isomat. Maknanya kalau kita nisbahkan kembali pada kandungan maksimum isomat tadi, orang dewasa maksimum disarankan hanya 21 kotak lactoberi sehari. Sehari maksimum boleh makan 21 kotak lactoberi yang ada 30 sachet sekotak. Manakala kanak-kanak pula boleh makan berapa kotak lactoberi? 10 kotak sehari. Sehari 10 kotak. Jangan bimbang. Setakat ni tak ada orang makan 10 kotak. 10 kotak ni macam 300 sachet. Tak nak makan 3 sachet. Tapi dia ada lah kadang-kadang memang suka makan ni sebab dia manis kan. Kadang dia makan ambil-ambil sedar-sedar sehari habis kotak. Biasa macam tu je saya habis kotak. Jadi jangan bimbang, memang kita selamat. Nak kata kalau makan banyak untuk masalah berkaitan sistem penghadaman kita, jangan bimbang. Setakat ini banyak aja ahli kita yang makan untuk treatment rawatan ambil beberapa kotak, alhamdulillah masih selamat lagi ya. Okey, cumanya yang kita kena tengok bahawa bila makan banyak-banyak ni apa kesan kalau adalah kesan mudarat sekalipun yang kita tengok dalam kajian ni, sebenarnya apa dia? Bila makan ni dia hanya berlaku kesan laxatif je. Dia bukan bawa maut ya. Jangan bimbang. Sebab apa bila maksimum ni bila sebut maksimum bukanlah nak kata makan banyak bawa maut, tidak. Dia ada kesan laxatif je. Iaitu kadang-kadang dia akan membuang air besar lebih kerap pada biasa, tu je. Tak ada sampai sawan ke, tak ada. Jangan bimbang. Tu kesannya kesan laxatif je. Jadi kena pantau kandungan kadar air dalam tubuh kita. Mana-mana keadaan sekalipun tuan-tuan dan perempuan, bila seseorang itu cirit-birit, sama ada sebabkan makan lactoberi ke sebab lain ke, asalkan nama dia cirit-birit kan, maka pastikan kadar air dalam tubuh tak kurang. Bagi minum air. Bila orang ambil banyak sangat ni lactoberi, bukan semua orang ya, kena highlight betul, kena faham betul-betul, bukan semua orang ada masalah dengan isomat. Dalam kajian ni kata rare, jarang sangat lah, jarang sangat. Cuma nak ceritanya mungkin ada dalam 1000 tu mungkin ada seorang dua. Kita kena sebut supaya nanti seorang dua ni jangan sampai dia tak tahu nak buat apa kan. Maka bila kita cirit-birit, pastikan kita ambil air secukupnya. Keadaan cirit-birit masalah apa sekalipun, bila sebut cirit-birit, ambil air yang cukup. Jangan lupa ambil air, nanti sangat lemah badan. Dan juga pada keadaan orang yang di mana dia punya immunodefisiency, masalah sistem imun yang terlalu rendah, seperti orang yang pesakit AIDS, HIV,
orang macam ni pun perlu berhati-hati dalam mengambil probiotik sebab sistem imun dia terlalu lemah. Bila terlalu lemah ni, benda baik pun dia akan serang. Jadi kena minta nasihat pakar lah. Dan orang ni boleh ambil linzi. Orang yang terlalu lemah sistem imun, nak ambil lactoberry, ambil dengan YK linzi, Yungkin linzi. Untuk bantu sistem imun dia. Dan konsak dengan pakar tentang kadar yang sesuai untuk ambil lactoberry. Iaitu bila kita ni nak beritahu tuan-tuan perempuan betapa berkualitinya, betapa baiknya produk ini sebab dia dikilangkan oleh syarikat yang pakar dalam bidang penghasilan makanan semula jadi berasaskan mikroorganisma probiotik, ya, iaitu syarikat Orient Laboratories yang Berhad. Syarikat Orient Laboratories yang Berhad ni sudah 27 tahun pakar dalam menghasilkan makanan kesihatan, terdapat persijilan ISO, HACCP, ya, tahap kualiti yang baik, halal, berdaftar dengan FDA, kemudian mendapat persijilan makanan organik, GMP yang sangat bagus. Maka memang nak katakan produk yang dihasilkan ni memenuhi piawaian ni. Ni piawaian yang standard yang sangat tinggi ini, sangat ketat dan bagus. Dan alhamdulillah, apa yang kesimpulan yang kita dapat daripada perkongsian pada malam ini adalah pertamanya, kita mengenali tentang secara amnya kepentingan mikroorganisma usus dan peranannya terhadap kesihatan kita. Yang keduanya, kita dapat menerokai banyak sangat kebaikan probiotik yang bukan sekadar sistem penghadaman, lebih lagi daripada itu mencegah pelbagai penyakit, ya, untuk kesihatan tubuh badan kita berdasarkan kajian-kajian yang saya telah kemukakan tadi. Yang ketiga, kita belajar juga mengenal pasti ciri-ciri probiotik yang terbaik, yang terbaik untuk kita sebenarnya, untuk menjaga kesihatan sistem penghadaman dan tubuh badan kita. Apa dia sebenarnya yang terbaik yang kita nampak pada malam ini? Tak lain tak bukan Stronghold Lactoberry lah, memenuhi ciri-ciri probiotik yang terbaik, ya. Dan kita juga dapat maklumat-maklumat baru yang kita belajar pada malam ini, kongsikan pada semua orang. Dan dengan kita kongsikan perkara baru ini, menjadikan orang lain nak mengamalkan Stronghold Lactoberry ini. Secara tak langsung kita boleh menjana pendapatan. Dan kita boleh, dan dengan cara macam mana nak jana pendapatan menggunakan berasaskan produk Lactoberry ini, kita boleh aplikasi Plan Green Z. Kan, Plan Green Z yang boleh jana 96,000 pendapatan. Kalau Green Z boleh jana 96,000 pendapatan, bagaimana buat dengan Lactoberry kalau menggunakan Plan Green Z? Ataupun gunakan Plan 111 CO Coffee, menggantikan Lactoberry. Berapa banyak kita boleh dapat? Baik, saya boleh ceritakan sebentar lalu je, sikit je. Kalau tuan-tuan menggunakan Plan Green Z dengan cara memasarkan, berkongsi dengan orang ramai tentang Lactoberry, kebaikan Lactoberry, pada bulan keempat kita boleh jana pendapatan sebanyak 166,000 senang kasut dah pelan kasut lagi kan. Sebanyak RM168,399.07 bersih seorang. Tak nak cukai lagi lah. Kena nak cukai. Nampak tak? So kita dapat nak tak nak 98 ni. Kalau kita betul-betul ikut dia punya step by step. Nah, kalau terkurang seorang, kurang sikit tapi nak katanya kalau flow betul-betul ni dia dapat macam ni. Kalau kita buat plan satu-satu tu, kalau bulan kopi bulan ke-13 dapat 12,000 kan. Kalau ni Lactoberry lebih lagi bulan ke-13. Kalau nak buat macam tu pun boleh. Pilihan atas kita lah. Ya, sebab kita dah tahu produk kita ni produk yang sangat baik, yang berkualiti, dan kita dah ada plan pemasaran yang sangat bagus, yang terbukti. Kiraan-kiraan tu semua dah ada tunjuk, bukan sekadar sebut sahaja. Cuma kita boleh buat. Bila kita nampak kiraan ni, kita boleh buat sebenarnya. Dah terbukti dalam kiraan. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, kalau nak dapat maklumat lebih lanjut lagi, nak belajar lagi tentang kebaikan probiotik, tuan-tuan boleh scan QR code ni, boleh muat turun buku dia bertajuk Probiotics, The Right Choice is the Best Choice, yang mana himpunan kajian yang yang dibuat oleh penyelidik-penyelidik tempatan negara kita daripada universiti tempatan kita lah,
Antaranya Prof. Dr. Raja Effendi, Prof. Dr. Chin, Dr. Lee dan sebagainya lain-lain. Mereka ni orang pakar, orang yang pakar dalam bidang gastro, nutrition dengan diet, ya. Boleh lemak turun, dan buku ni sangat menarik lah untuk kita ada aktiviti bersama anak-anak. Baik, last kali terakhir sebelum saya tamatkan, saya kongsikan beberapa kata-kata inspirasi. Pertama, perut itu ialah rumah penyakit. Kata-kata ini, perut itu rumah penyakit ni bukan hadis ya. Saya kata perut ni semua penyakit kan. Perut semua penyakit, tak, itu bukan hadis, itu kata-kata ahli perubatan Arab Al-Harith bin Abi Khaladah. Kemudian kata-kata seorang saintis Edward Deming, dia kata without data you are just another person with an opinion. Kalau kita hanya bercakap tapi tidak ada fakta, tidak ada data, tidak ada statistik sebagainya, dia hanya pendapat saja. Bila sebut pendapat, dia masih boleh dipertikaikan. Ataupun dia hanya satu statement je, dia masih lagi boleh dipertikaikan. Sebab tu kalau orang declare produk dia boleh buat itu ini, dia boleh declare itu hanya pandangan dia, hanya statement, satu kenyataan, tapi perlu dibuktikan dengan data. Macam mana kita belajar mengenai tentang lactoberry, kita boleh sebut lactoberry ni pelbagai manfaat, tetapi saya cuba datangkan bersama-sama data dan statistik supaya kita semua boleh belajar dan kita semua boleh yakin tentang keberkesanan produk Stronghold ini. Dan yang terakhir sekali, sometimes it's the smallest decisions that can change your life forever. Kadang-kadang satu benda itu mungkin kita buat kecil je, simple je, benda yang biasa, tetapi sekecil-kecil keputusan kita itu, dia boleh mengubah kehidupan kita selama-lamanya. Antaranya apa? Antaranya kita mengambil keputusan, mulai esok aku nak amalkan lactoberry ni, RM70 je sebulan. Dengan kita mengamalkan lactoberry ni, dia keputusan yang sangat besar lah untuk tubuh badan kita ni, untuk kesihatan kita. Bahkan kalau kita buat plan lactoberry ni, keputusan yang sangat besar lah untuk mengubah kehidupan kita, pendapatan yang baik, taraf kesihatan, taraf ekonomi yang lebih baik, insya-Allah. Dan sebab juga terakhir hadis sahih daripada diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah, iaitu daripada Al-Miqdam bin Al-Ma'di Karib. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi kantung yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaklah sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga lagi untuk bernafas. Ya. Okay, lah ni sebut bahawa tempat yang paling buruk sekali lah kalau seorang manusia tu akan buat, biasanya bahkan perut lah. Perut lah manusia yang selalu suka penuhkan. Kan? Bila kita penuhkan perut, jadi tempat yang paling buruk. Sebab perut kita ni sepatutnya makanan tak boleh banyak. Makanan hanya banyak itu sahaja. Dia akan, kalau kita penuh sangat, dia akan bawa mudarat pada kesihatan terutamanya. Ya? Begitu. Dan tempat perut kita ni juga perlu ada ruang lain untuk air dan ruang bernafas. Untuk kita beribadat. Ya, supaya perut kita tak berat. Bila banyak makanan, kita itu susah nak bergerak, susah nak beribadat, susah nak baca Quran terutamanya. Sebab tak ada tempat untuk bernafas. Ruang udara tidak ada. Bila kita ikut amalan ni, sebenarnya apa yang Nabi sebut ini, 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 ruang untuk bernafas, ia sebenarnya untuk kesihatan tubuh badan kita. Satu-satu petua untuk kita menjaga perut kita dalam keadaan sihat, menjaga tubuh badan kita sebagai sihat dan menjadi hamba Allah, seorang mukmin yang sihat fizikal. Sebila sihat fizikal, sihatlah kita rohani kita untuk beribadah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian anda semua terhadap pembentangan saya pada malam ini, perkongsian saya pada malam ini bersama tuan-tuan dan puan. Semoga saya dan kita semua dapat ambil kebaikan, ambil manfaat dan kongsikan pada orang ramai. Dan jika ada sebarang kekurangan, kelemahan daripada saya mohon maaf. InsyaAllah akan ditambah baik lagi pada masa akan datang. Okay, baik, saya buka 1 minit untuk sebarang persoalan jika ada. Ada sebarang soalan ke yang ingin ditanya? Assalamualaikum. Ustaz, nama saya Nurul. Saya nak tanya,
Macam mana orang yang ada kencing manis ni nak consume lactoberry? Okey, baik. Kalau kita tengok dalam dalam perkongsian kita tadi, kita dapati bahawa lactoberry ini tidak memberi kesan, tidak mengganggu penyakit sedia ada, kan, seperti kencing manis, sebab dia tidak menyumbang kepada peningkatan kadar gula dalam darah. Tetapi yang sangat menarik ialah lactoberry ini sebenarnya tidak ada satu timing yang kita kata kena makan sekian-sekian. Tidak. Dia boleh dimakan bila-bila masa saja dan manfaat dia boleh berikan tu sangat banyak pada orang yang kencing manis. Apa salah satunya? Iaitu dapat membantu pesakit kencing manis ini untuk merawat masalah kencing manis dia. Meningkatkan lagi fungsi insulin cekap bekerja untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi tak ada masalah dia nak ambil banyak mana sekalipun, bila-bila masa sekalipun. Cumanya saya kena remind juga pada semua orang lah, sesiapa saja yang menggunakan lactoberry ini, bila mengambil lactoberry, jangan minum selepas tu minuman bergas, soda, tak boleh. Ataupun minum air panas, minuman panas kan, tak boleh. Sebab untuk berkesan pengambilan efektif bakteri baik ni, jangan minum selepas tu makan minuman bergas ataupun minuman panas, kopi CO ke, tak boleh. Dia akan merosakkan bakteri baik. Minum air biasa dulu, sekejap setengah jam kemudian baru minum kopi CO. Minuman bergas memang sangat tidak baik, ya, sebab dia gula sangat tinggi. Jadi menjawab soalan tadi daripada Puan Nurul kita, tiada masalah, sangat sesuai untuk pesakit kencing manis ambil, tak perlu bimbang, tak perlu rasa takut dia akan mengganggu penyakit sedia ada, tidak. Bahkan yang kita tunjuk tadi, dia sangat membantu pesakit yang ada kencing manis ni untuk mengambil manfaat bakteria baik dan masa yang sama bantu untuk menguruskan penyakit kencing manis tadi, insyaAllah. Okey, ada soalan lagi? Ustaz, Ibu. Ya, Ibu Sani. Ibu minta macam ni. Ibu tadi tertinggal yang Ustaz cakap. Minta Ustaz baiki balik Ibu punya ni. Sehari tak boleh 3 kali pembuangan. Seminggu tak boleh 3 hari. Itu Ibu tertinggal ayat. Okey. Okey, kalau sebelum ni kalau saya ni saya punya mazhab dalam ilmu kesihatan ni berbeza sedikit. Saya lebih pada pendekatan akademik, saya akan cari evidence lah, bukti-bukti akademik. Kalau kita kata mesti hari-hari buang tu betul lah, tepat. Cumanya yang kita perlu ambil tahu juga ialah okey, buang hari-hari tu betul, tapi dalam masa yang sama orang yang membuang 3 kali seminggu itu pun, 3 kali seminggu tu pun masih lagi okey. Hari-hari tu okey dah. Cuma kalau 3 kali dalam tempoh seminggu itu masih lagi normal. Sebab dalam kajian menunjukkan bahawa 3 kali seminggu tu masih normal. Tetapi kalau kurang daripada 3 kali seminggu, 2 atau sekali seminggu, itu tidak normal. Ataupun dalam sehari dia buang, nak sebut tadi, jangan lebih 3 kali. Kalau lebih 3 kali, dia bukan normal dah. Maknanya sehari tu normal, sehari sekali tu normal. Maksimum 3 kali sehari tu normal. Lebih daripada tu, something wrong. Itu dia punya kadar pembuangan dalam yang normal untuk seseorang seminggu. Okey, boleh. Sebab kalau lebih tu banyak sangat, kerap sangat daripada kadar tadi, dia mungkin diarrhea. Bahasa Melayu dia cirit-birit. Kalau kurang pula daripada kadar tadi, seminggu sekali, seminggu 2 kali, mungkin dia masalah cirit-birit. Ya, ataupun orang putih sebut constipate. Masalah pembuangan. Gitu. Sorry, masalah kecil birit pula constipate ni. Maaf yang kena betulkan. Sembelit. Sasul. Maknanya cikgu lah Ustaz. Cikgu. Maknanya kalau sehari tu tak boleh, sehari tak boleh 3 kali sehari membuang. Maknanya kalau seminggu kita tak boleh lah seminggu tu 3 hari saja tak boleh. Sehari jangan lebih 3. 3 tu okey lagi sehari.
Ya, 3 tu okey betul. lagi Faham. sehari. Cuma tadi seminggu tadi, jangan kurang daripada 3 kan. Seminggu jangan kurang daripada 3. Macam tu. Okey. Maknanya 3 Okey. kali tu pun 3 kali pun tak boleh juga? Contoh kan, kalau kata 3 kali seminggu. Ya, 3 kali seminggu tu Ya. okeylah, 3 kali Seminggu tu 3 seminggu macam mana seminggu tak boleh 3 hari je? buang 3 hari, 3 hari tak buang. Dia macam ni je. Kita kata macam ni paling mudah. 3 seminggu, kalau kita seminggu paling sikit 3 kali seminggu, normal. Selang sehari lah, maknanya selang sehari. Hari ni Okey, buang, esok tak buang. Lusa buang, tak buang. Selang sehari lah. Tu okey lah, normal. Jangan kurang daripada tu. Jangan seminggu 2 kali je. Kan, 4 hari sekali. Tu something wrong lah. Jangan kurang Okey, baik. Okey, baik. daripada 3 kali Terima kasih, Ustaz. seminggu. Sama-sama. Okey. Okey, baik. Jadi Terima kasih, Ustaz. sama-sama Ibu. Jadi kalau masih ada lagi kekeliruan ke ataupun tak faham, boleh refer upline. Dan jangan tertukarlah istilah diarrhea, celik birik, constipate, sembelit, susah nak buang. Celik birik senang sangat tu lah lebih. Ustaz, Ya. boleh nak share sikit? Okey, kalau yang mana ambil lactoberry high dose berkotak-kotak, kalau tak tahan nak lalui healing crisis celik berit yang kerap sehari, banyak leaders macam Didi Kak Liza semua cadangkan kemam instead of ambil satu kotak sekaligus. Kemam sepanjang masa lah. Ini untuk yang tak tahan celik berit punya healing crisis. Okey. Boleh cuba yang tu ya. Boleh cuba. Cuma jangan lupa bila dah ada celik birik, minum air. Kadang-kadang masalah orang dia celik birik, dia lupa minum air sampaikan dia lembik. Dia lembik jangan. Bila dia terhydrate, kita panggil istilah dia. Jadi dehydrate sasuh lagi. Ya, okey. Jadi macam tu ya. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian, pelibatan semua untuk sesi malam ni. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, saya akan tutup sesi bicara slot dan bisnes episod ke-7 ini untuk memberi laluan kepada slot penghujung, iaitu slot tahsin tilawah. Slot TT kita panggil ya. Okay, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada sesi tahsin tilawah sambungan pada minggu yang sebelum, iaitu surah Al-Mulk. Baik, minggu lepas kita masuk pada ayat sampai ayat yang ke-6. Mari saya share ya. Saya share. Bismillah. Okay, surah Al-Mulk. Okey. Okay, kalau siapa yang terlepas pada sesi sebelum ni, boleh tengok rakaman kita lah. Rakaman, saya ada uploadkan rakaman di YouTube channel Lingzi, Sahabat Kesihatan Anda. Kalau tuan-tuan nak tengok profil saya, background saya berkaitan dengan bidang Quran ni, saya ada tulis sikit je lah profil di Facebook page Ngaji Bersama USI. Cerita. Sebab saya nak cerita banyak-banyak pun baik boleh baca lah ya. Okey, insyaAllah saya kongsikan. Kita tengok pada hari ini masuk pada ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 surah Al-Mulk. Saya cuba baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Ayat yang pertama ini adalah takadu tamayyazu minal ghayz. Saya cuba share screen dulu ya. Okey, baik. Okey, adalah dia keluar di skrin tu. Nampak takadu tamayyazu minal ghayz. Sebelum ke ayat ghayz ni, takadu tamayyazu, ya ni bersabdu. Bila ya bersabdu ni kadang-kadang orang
tidak memberatkan bacaan pada ya bersabdu, maka di sini kena tekan sikit di makhraj ya. Tamayyazu. Tamayyazu minal. Zu jangan panjangkan, zu pendek, tidak ada huruf mat. Tamayyazu minal. Tamayyazu minal ghayz. Boleh berhenti di sini sebab ada tanda waqaf. Bila berhenti di sini, minal ghayz. Jangan pendek sebab di sini bila waqaf hukumnya madlin. Madlin kita boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat. Ya. Sama ada nak baca minal ghayz pun boleh. Ghayz. Yang nak panjang tu ialah pada bacaan ya mati tu. Ghayz. Kalau nak panjang 6, minal ghayz. Macam tu. Last sekali baru tutup dengan za. Tutup dengan za ni pastikan betul makhraj kita. Ghayz. Dia memang tak comel lah. Ngaji ni tuan-tuan. Baca Quran ini, kalau kita betul-betul baca Quran mengikut kaedah teknik sebutan yang betul, berdasarkan makhraj yang betul, sifat huruf yang betul, memang tak comel lah rupa muka kita. Tak comel lah. Memang tak boleh nak kontrol ayu lah orang kata kan. Susah. Sebab nak membetulkan lidah, bukaan mulut, nak menjaga tebal nipis, nak kena keluarkan lidah, tambah-tambah pula huruf za ni. Za ni huruf yang lidah terkeluar sedikit, kena gigi kacip atas. Za. Za. Sebab tu kalau orang ambil gambar tak sebut za, sebut cheese. Jangan senyum sebut za. Semua terkeluar lidah, terjolok tu kan. Ya. Ada 3 huruf yang sama kaedah, sama makhraj dengan za. Pertama zal. Yang di atas ni iza. Iza, kita keluar lidah kan, kena gigi atas. Za. Iza. Za. Satu lagi apa? Huruf sa. Sa titik 3 tu. Abata sa. Yang tu keluar. Salasa. Yang tu keluar lidah, kena gigi kapak atas. Ya. Lepas tu tiba ada orang tanya soalan pula. Ustaz, kalau tak gigi macam mana? Nampak tak kepentingan gigi kan? Bukan sekadar untuk makan, tetapi untuk baca Quran. Kalau tak ada gigi, boleh gunakan gusi. Cubalah gunakan gusi. Ya. Kalau mampu, kalau saya kadang suggest juga pada anak murid saya, kalau ada kemampuan, pakailah gigi palsu untuk mudah baca Quran, ngaji. Ya. Kalau tak ada, buatlah takat mana yang boleh. Kan? Pakai gusi. Okey. Ghayz. Ghayz. Okey. Kullama panjang 4 atau 5 harakat. Situ hukumnya apa? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kullama ulqiya fiha fawjun. Dengung ikhfa. Fawjun sa'alahum khazanatuha. Kalau orang tak cukup nafas, nak berhenti kat khazanatuha, boleh. Bila berhenti dekat khazanatuha, walaupun ha tu ada tanda mat, bila kita berhenti di sini, tak boleh baca panjang. Berhenti di sini hanya baca 2 harakat saja. Khazanatuha. Kenapa baca 2? Sedangkan ada tanda mat. Sebab kita berhenti. Bila kita berhenti, tanda mat tak bertemu dengan hamzah. Bahasa mudahnya lah. Tanda mat tak bertemu dengan hamzah kerana bacaan berhenti. Maka dia kembali kepada mat asli 2 harakat. Dan bila kita berhenti di sini, memandangkan tempat yang kita berhenti ini tempat yang tidak ada tanda waqaf. Dan tambah pula maksud ayat itu tergantung. Kita berhenti ni kerana darurat kehabisan nafas, maka tak boleh jalan terus. Kita kena undur sedikit. Ambil daripada sa'alahum lah. Kita berhenti tadi apa dia? Dekat khazanatuha. Saya ulang balik ya. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Sa'alahum khazanatuha. Alam ya'tikum nadhir. Baik, situ nampak tak? Bila kita ulang balik, tempat khazanatuha ni dia kembali panjang kepada 4 atau 5 harakat kerana bacaan itu bertemu dengan hamzah. Hamzah lah penyebab dia panjang. Alam ya'tikum nadhir. Ya'tikum
baca betul-betul hamzah, jangan bunyi ya, bunyikan ya. Kadang-kadang orang tertukar hamzah dengan ain. Baik, hati-hati. Okey. Jadi cukup sampai ayat yang ke-8 ya, ayat ke-8 pada malam ini. Sebab masa kita agak terbatas, dah terlebih sampai 10.16. InsyaAllah pada minggu berikutnya ayat yang ke-9 insyaAllah. Alhamdulillah. Selesai sesi kita pada malam ini. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama sehingga ke hujung rancangan. Alhamdulillah. Baik, mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.